Wih, dahsyatnya dia punya gyro. Gyro 300. Dan di sini mereka akan cuba melakukan beberapa aksi-aksi menarik. Tapi itulah tim Flash untuk anda. Diketuai oleh Encik Gosu. Ini adalah tim daripada Vietnam. Bagi anda yang baru saja menonton PUBG Mobile untuk kali pertama, nanti kami introduce lah satu demi satu. Game ni sangat mudah untuk dipahami. Of course kat sini kita ramai orang kat mall. First time yang menonton tournament PUBG Mobile. So game ni sangat mudah untuk dipahami. Anda akan dibuang di dalam beberapa pulau. Kemudiannya akan ada satu garisan putih bulat yang akan menutup dan player akan dipaksa untuk menutup. Siapa di luar garisan putih akan mula dimakan oleh zona biru ataupun macam poisonous gas lah. Dia akan kurangkan nyawa. So plan dia adalah untuk hidup paling lama. Siapa menang, siapa hidup paling lama, mereka dikenali sebagai pemenang winner-winner Chicken Dinner. So anda boleh follow, kita ada 3 tim Malaysia pada waktu ini, iaitu tim Judo Alliance, Geek Fam dan juga Sam9. Korang boleh pilih lah salah satu ni kalau korang first time tengok PUBG Mobile sekarang. Oh ya, memang benar. Jadi aku rasa memang sangat relevan lah untuk kita selamat datang kepada siapa-siapa yang datang di sini dan tidak mengetahui apakah game yang sedang dimainkan ini untuk penonton-penonton yang berada di atas mungkin yang tidak mengikuti permainan Battle Royale. Ini adalah tournament Grand Final untuk peringkat Asia Tenggara yang dikenali sebagai PUBG Mobile Super League Southeast Asia. Hari kedua. Tim yang sedang mendahului carta sekarang melalui pungutan mata yang tinggi, Judo Alliance daripada Malaysia. Dan pada waktu ini anda boleh melihatkan semua pemain-pemain telah pun turun daripada kapal terbang, memilih kawasan-kawasan mereka di dalam pulau kecil ini untuk mereka mendapatkan kelengkapan dan juga senjata-senjata mereka di dalam permainan sebelum mereka akan dipersembahkan dengan satu bulatan. Dan bulatan ini memberitahu ke mana mereka harus pergi. Benar sekali, ini bulatan pertama, bulatan penting. Tapi agak lama untuk bulatan ni keluar. Setting apa dia orang guna ni? Ya, itulah dia. Mana circle-nya? Tak ada. Hello bang, circle tak keluar bang. Kan, kita baru je nak cakap dekat orang-orang ni. Ni kejap kita circle keluar. Kejap guys, selalunya circle dah keluar. Tapi hari ni sedikit lewat, tapi jadi akan knockdown sudah pun berlaku. Okey, circle akan keluar di kawasan atas. Oh, malangnya Sam9 yang dijatuhkan terlebih dahulu menjadi first blood. Dan yang akan terkeluar adalah Yuhai. Ditembak oleh pasukan Flash kalau tidak silap tadi. Tidak nampak di manakah orang kata dia punya feed. Elimination feed itu tidak keluar. Tetapi waktu ini Sam9 terpaksa bermain dengan 3 orang. Bukan satu perkara yang mustahil untuk mendapatkan winner-winner Chicken Dinner dengan 3 orang pemain. Itu benar-benar. Pernah mereka mendapatkan Chicken Dinner dengan 3 saja. Mereka pernah chicken dengan 1 orang pun. Betul. Dan player 1 orang itu Encik Dab masih lagi bersama dengan kita. Dab satu player berkualiti tinggi daripada zaman dia muda. 15 tahun kita menonton dia dan sekarang berada di stage antara yang terbesar dalam hidup. Peluang untuk angkat piala masih terbuka luas bagi Sam9. Tapi di sini Yang Gosu 666. Ada banyak persoalan pasal adakah Mika akan diturunkan untuk Grand Final kita pada hari kedua. Mika ada, tapi inilah highlight macam mana knockdown itu berlaku. Oh. Dan, yup. Flash. Geek Fam kali ini bertemu dengan STX. Rick, main yang bermain lama juga untuk permainan PUBG Mobile ini. Seorang veteran, Damrut apatah lagi. Memang seorang veteran yang bermain daripada season awal-awal lagi. Mesti masa kita komplain circle tak keluar kan, producer semua pernah dah cuak. Mana circle? Tapi circle yang agak baik bagi Boom. Kita tak bagi yang tak pernah tengok tournament ni, kalau anda berada dekat mall sekarang ni, anda boleh tengok map kan. Lihatkan pada tim berwarna oranye atas sekali ada logo musang itu. Mereka adalah tim paling kuat di map ini. Ya, benar. Mereka adalah tim daripada Indonesia, diketuai oleh seorang jejaka bernama Yami. Dan memang tim ini sangat kuat di map Sunhawk. Tetapi sekarang kita lihatkan Geek juga satu akan knockdown. Berlawan dengan Team X, tapi Team X akan ada peluang untuk ditembak sebenarnya oleh Damrut dan juga Audrey. Mereka ada 2 angle yang berbeza untuk menembak dan sekarang kita lihatkan player daripada Team X break, nyawanya rendah, sudah hampir 50%, tapi backup sekarang ini sampai daripada SOAS. Perlawanan di Sunhawk bermula awal pada waktu ini bagi 2 tim Malaysia. Dan Snipe belum lagi dibangunkan, Audrey. What's up? Balingan yang tepat sekali menjatuhkan satu daripada Team X begitu saja. Tapi mereka pun masih kena selamatkan Snipes.
Benar sekali, Snipes perlu dibangunkan secepat yang mungkin. Kalau boleh, jangan hilang player. Bawa ke 4-4 ke dalam circle-circle akhir. Itu adalah kedudukan yang terbaik. Dan kalau mereka boleh menang ke 4-4 mata penyingkiran melalui Team X ini, sebenarnya kemasukan mereka pun akan jadi mudah sebab tak perlu fikir pasal orang belakang. Betul. Sangat setuju dengan perkara tersebut. Tapi Snipes ni betul tak nak selamatkan ke macam mana? Dah. Okey, dah jadi ni lah. Tadi nampak macam mana dia masih lagi turun. Untuk Team X masih perlu diselesaikan masalah ini. Satu stalemate ataupun kebuntuan berlaku di mana dua-duanya pun nyawa sudah naik break tadi dijatuhkan, dinaikkan balik dan root UMP sahaja mungkin dalam tangan. Lagi! Snipes menendang dan Damroot berjaya mendapatkan break. 3 lawan 4 situasinya. Situasi yang menarik bagi Geek Fam pada ketika ini, tapi sekarang Audrey akan ditekan oleh GK. Tapi Aizen pula dijatuhkan oleh Terang di kawasan yang berlainan. Satu knockdown ke atas Geek tapi bukan pembunuhan secara kekal. Geek perlu bangunkan semula satu orang player tersebut dan kemudian situasi yang 4 lawan 3 mereka dah nampak advantage tersebut. Cantik macam bunga lah Snipe. Hari ini makan apa? Knockdown kedua diambil oleh jejaka daripada Sarawak ini. Dan sekarang situasi ada tidak terang nampak Snipe, terang. Akan cuba mencari Snipe sekarang, backup daripada Audrey diperlukan secepat yang mungkin. Tapi kalau dia gugur di sini juga akan jadi masalah. Ditembak Audrey. Tapi Audrey sempat untuk mengelak bulat-bulat yang lethal. Perlu tutup first aid kit. JK akan gerak ke depan. Dia akan dapat target. Di belakang pokok ada orang. S12K! Audrey! Amazing! Sweet spot dicari. Sweet spot diberi. Tapi Terang datang. Woi. Gila lah. Kau gila ke apa? Gila lah Audrey dan juga Snipes. Otak ada mana? Dia lawan dengan... Dia lawan range macam tu. Lawan DBS dengan UMP. Dia yang menang. Mantap, Cok. Geek 4 mata. Dan kita baru cakap tadi, kalau dia boleh settlekan 4 tu, kemasukan nampak mudah. Yap. Tapi tak habis lagi benda ni. Saya masih lagi berdekatan dengan mereka. Tapi satu outplay yang sangat-sangat dahsyat lah daripada Audrey. Tak sangka. Satu tu boleh diterima lagi. Dua-dua pun dia settlekan. Dengan nyawa begitu rendah, lawan pula dengan shotgun. Yap. Dia lawan DBS dengan UMP saja. Kalau itu Mormon takkan berdiri dan tunjuk tangan macam gini je. Snipes terguling. M4 340 peluru di dalam tangan. Banyak habuan sebenarnya mereka akan dapatkan melalui kejatuhan Team X. Yami sekarang ni akan ditunjukkan kepada anda. Ini tim paling perform. Di Sandhawk, ini player paling berbahaya. Di Sandhawk, kalau dia ada senapang warna oranye hijau ini. Dan dia pegang senapang oranye hijau ini. No. Itu nightmare. Mimpi ngeri untuk banyak player-player di sini. Mela, tak dilihat kan ke? Okay, dia buka skop. Dia tak yakin dengan bullet drop mungkin. Mungkin. Mela pun tengah tengok. Sebenarnya kita nampak Mela punya suntik tu. Gila. Ramai sebenarnya sekarang ni mula untuk menyuntik macam Adeluk. Adeluk menjadi idola. Ramai jejaka PUBG Mobile pada ketika ini. Suntikan. Memang banyak player sekarang daripada luar negara pun mula untuk mencuba. Contoh terbaik adalah semalam kita lihatkan player-player daripada Face Clan melakukan perkara tersebut. Dan kita lihatkan circle tarik ke atas. Circle cantik bagi bom. Tapi Yami ni macam tak masuk akal je apa dia buat dekat sini. Ya. Dia yang dapat satu, dia bunuh secara langsung dia dapat. Tapi adakah bantuan akan datang daripada yang lain-lain? Tidak. Onzen. Yami ditembak, kuisan damage diambil. Tapi berjaya meloloskan diri. Dia ambil risiko besar. Sangat besar. Dia punya jauh. Dan sebenarnya ramai daripada face yang ada dekat situ tadi. Tapi tak tahu apa yang berlaku. Laksai akan mendapatkan Wunti daripada Flash. BTR perlu kamalkan banyak. Geek Fam akan malang sekali bertemu dengan pasukan daripada Malaysia juga. Sam9 dan Geek Fam akan bertarung buat ketika ini kerana mereka dua-dua di tempat yang lebih kurang sama. Audrey akan jatuh. Wira untuk mereka tadi berlawan dengan Team X. Sudah pun dijatuhkan. Geek tinggal satu saja yang jatuh sebenarnya. Ya benar. Pada ketika ini dengan Biatron melakukan satu aktiviti yang berbahaya. Ramai-ramai dalam satu kereta. Bukan ramai-ramai, satu squad mereka sebenarnya. Sekarang ini ada dalam satu kereta tapi nasib mereka sangat baik. Tidak akan ditembak. PMSL Final sekarang ini berlangsung di Tropicana Garden Malls. Kalau anda berada di kawasan ini, jangan lupa untuk datang support. Sam9. Kenny masa grenade. Balingan itu akan disanggap oleh si Rio.
Okey, tangkap. Bom, meletup Ryu. RRQ Ryu berjaya sebenarnya keluar dari kawasan berbahaya itu. Snap menggunakan Expelliarmus. Ya, Snape memang betul-betul macam tahu-tahu je. Mungkin pergerakan daripada bagi tadi dia dah kesan dah. Asal tadi dia dah kesan. Bang ada Kenny, jangan duduk dalam tower tu lagi. Dan perkara itu telah menyebabkan dia terjun daripada menara tersebut dan turun ke bawah. Nerpeko walau bagaimanapun berdekatan dengan Kenny. Depan muka Nerpeko tahu ada orang di depan ini. Tapi yang menariknya dia tidak menggunakan DBS yang ada pada tangan dia. Oh, depan. Betul-betul depan, bang. Kenny DBS, first aid kit akan dicocok. Peluang untuk Nerpeko berdiri. Dia dengar bunyi tersebut. Akan ditembak bunuh. Kenny jatuh. RRQ 2 mata penyingkiran. Snap. Dahsyat. Daripada RRQ. Sebentar tadi mengesan kedudukan tepat Kenny. Mendengarkan bunyi. Bandage tu memang boleh dengar kan? Benar. Ya. Tapi sekarang Dab dapat satu. Dab mencari yang kedua. Nerpeko di belakang batu. Sekarang Snap akan ditembak. Kepalanya masih lagi ditunjukkan di situ. Tapi Dab ni mengkuis damage yang terlalu tinggi. 2 first aid masih lagi ada. Tapi Yoru akan masuk campur sekarang ini. Nerpeko akan dihantar ke lobby. Zero akan menjatuhkan Snap. Ini adalah peluang bagi Sam9 untuk reset. Tapi kat belakang tu. Alah, Yoru tak nampak. Yoru tak nampak. Yoru akan dijatuhkan oleh Asa. Oh no. Itu tiba-tiba Morph GPX akan mengalami game yang sangat-sangat rugi untuk mereka. Tadi macam mereka boleh menang clean fight lawan dengan pasukan RRQ dengan berjatuhkan Snape dengan No Mercy. Dan juga Asa ini boleh diselesaikan dengan mudah. Tetapi tiba-tiba saja mereka tidak mengesan Asa di mana, tapi mereka dapat Sam9 dulu untuk RRQ ini. Dap akan dijatuhkan, meninggalkan satu saja player untuk Sam9, Low U. Sekali lagi, circle line putih di sebelah kanan. Siapa yang pegang kalau bukan Yao? Yeah. Adakah satu lagi game yang akan menjadi di Sandhawk bagi mereka? Paradise Resort, kawasan dipegang. Kawasan agak baik, belakang tadi orang. Kalau keluar pun rasanya tak ada masalah untuk mereka pada ketika ini. Sebab kawasan tidak begitu sesak, lebih sesak di sebelah bawah. Kalau dibandingkan dengan kawasan yang mereka pegang. Dan Yal memang suka bermain slow game kan. Kita nampak benda itu berkali-kali. Tidak tergopoh-gopoh untuk menjadi mata penyingkiran. Mereka opposite of IHC. Ya, setuju. ISC memang otak sudah tidak ada kadang-kadang. Tetapi BTR akan didapatkan oleh Yudo Lions pada waktu ini. Satu berita yang baik sedikit untuk peminat daripada Malaysia. BTR dijatuhkan tetapi belum lagi di end. Jadi Yal ataupun Yudo Lions perlukan markah yang lebih banyak. Mereka mendapat Paradise Resort tadi secara eksklusif. Bulatan seterusnya menunjukkan mereka boleh lagi kekal dekat Paradise Resort. Bawah mereka ada BTR. Seramai 3 orang, depan mereka ada D Xavier. Ini yang berbahaya sedikit. Dan ini sedikit tidak selesa untuk Boom sebenarnya. Kalau kita lihatkan pada peta, Boom duduk di dalam air. Ini mungkin bukan game yang terlalu menyelah untuk Boom mengejar kembali pasukan Yudo Lions. Apa benda dia bawa di situ? Tak pasti. Dia duduk pulau kecil. Seorang. Bukan pulau kecil. I mean kalau airdrop tu ada DBS, make sense lah pergi sana. I mean airdrop dekat, DBS masih dekat lantai. Kenapa dia pergi sana? Tak pastilah kenapa dia tak rotate je bahagian atas. Sedangkan dia memang ada kemampuan untuk buat benda tu. Flash Ronald pun tinggal satu orang saja, Quan Ji. Ya, berdepan dengan Sam9 yang juga tinggal satu orang player pada ketika ini. 15 tim sebenarnya masih lagi bersama dengan kita. Satu set terkeluar setakat ini. Tapi ada 3 tim yang ada satu orang. Sam9, RRQ, Flash. Ada satu orang player saja berbaki. 48 orang hidup, 15 tim. Pick Me ditunjukkan kepada anda berada di satu kawasan perumahan. Ya. Ini rumah aku tak berapa suka sangatlah. Kau pun tahu aku tak suka rumah ni. Semua orang pun tahu aku tak suka kedudukan Pick Me ni. Begitu juga dengan Kickfab sekarang. Pohon duduk di dalam struktur rumah yang sama. Rumah yang memaparkan simpang 3. Sukar untuk dipertahankan kerana tidak ada dinding ataupun tembok. Dan juga senang untuk dilihatkan orang daripada high ground boleh tembak tingkap itu kalau dia mengesan orang di dalam. Akan tetapi bahawa waktu ni masih lagi posisi yang okey lah untuk Geek Fam dan juga Pick Me. Damrut, M4 dan juga DBS menjadi pilihan bagi beliau. Perlawanan sangat senyap di map Sanhok. Sunyi sepi sedikit kali ini. Circle seterusnya kalau memang tarik ke Pulau Boom, Boom memang ada pakai something pada ketika ini. Sebab tak mungkin circle tarik. Yo!
Macam mana dia tahu tu? Yo. Okay, sekarang ni kalau anda first time tengok PUBG Mobile, Team Orange ni dia ada masalah sedikit. Tak tahu kenapa dia dapat circle selalu. Tapi di sini terlihatkan MRPX akan ditekan sedikit, tapi kenderaan mereka sampai ke destinasi. Satu saja terbunuh, masih lagi 3 orang player di dalam compound. Kena berlawan terlebih dahulu. Cuma tak ada siapa pun, okey je. Ya, tapi adakah ini sihir? Sihir je, aku rasa ya. Dia witchcraft. Kan? Dibawakan oleh Boom, tapi sihir sepatutnya diamalkan oleh pasukan RRQ, tapi mereka gagal sekarang ini. Asa masih lagi berjaya mengeluarkan salah satu, bukan, orang terakhir sebenarnya daripada Team Flash. Dan ini akan menyebabkan dia boleh heal up mungkin. Dia akan berkesan Loyu mungkin dalam perjalanannya, tapi Loyu akan mengesan dia terlebih dahulu. Man. Welcome. Alamak! Betul-betul Circle of Life. Circle of Life tapi Loyu pada ketika ini akan terselamat. Akan dilihat sebenarnya Damrut. Loyu cuma memancing saja kat mana dia nampak aku. Dekat situ Okey, tak apa, aku settlekan belah sini. Tapi Void. Tinggal satu saja orang player dan nampaknya rata sudah Void. Diratakan oleh tim yang ada player sakit yang baru je dapat 2 kill. Iaitu Encik Rosemary. Playzone akan mendapatkan Aizen. Mata penyingkiran itu akan diberikan kepada Bigetron Red Aliens. BTR tadi lapar di knockdown, lapar dibangunkan semula. Maka mereka lengkap dengan keempat player mereka dan BTR pun sudah ada 3 mata penyingkiran. Strike menambah mata penyingkiran mungkin di sini tapi tidak berjaya mendapatkan Gen Force terkekal. Snipe sudah pun di kedudukan yang agak baik sebenarnya pada ketika ini untuk mereka. Cuma diorang dimakan oleh zona biru. Ya, malangnya untuk Geek Fam hanya tinggal 2 orang saja. Snipes ni memang tak boleh nak apa-apa. Dia akan jatuh begitu sajalah. Damrut saja yang akan pergi. Snipes akan meninggalkan kawasan ini dengan di knockdown oleh Zone. Loyu juga sama, tapi Loyu ada kelengkapan yang jauh lebih baik daripada Snipes tadi. Dia ada satu first aid kit, dia ada satu med kit. Bermaksud dia ada satu masa yang dia boleh full heal. Di dalam stage kelima aku tak pasti kalau dia boleh buat benda tu. Tapi dalam stage 4 rasanya masih lagi boleh menggunakan med kit untuk naikkan nyawa. Damrut. Ada 5 first aid kit kalau nak main first aid kit pada ketika ini. Hazel akan dijatuhkan, Zay akan dijatuhkan, Pick Me mendapatkan 2 player daripada MRPX. Talon sekarang ditunjukkan kepada anda berlawan dengan Vampire. Vampire daripada Gudang 3. Tempat kelahiran Encik Voke. Sekarang ini akan dipegang oleh Vampire. Tony K menerima kuisan damage agak tinggi tapi Misery akan di knockdown. Tapi Talon tidak berada dalam kedudukan mereka boleh dapatkan terlalu banyak dengan satu orang player saja masih lagi hidup. Laksi mendapatkan Sam 9. Sam 9 keluar tangga 12. 2 mata untuk mereka. Bagi round ini 33 masih hidup dengan 11 tim dan MRPX bawa kereta tapi dia sedikit optimistik di situ. Ya. Juga dikeluarkan tangga 11 juga 2 mata. 10 tim saja berbaki. Ya. Jika anda memerhatikan kepada peta, mungkin anda di rumah tidak ada peta ini tetapi circle seterusnya sudah pun berada di huruf P daripada Paradise Resort. Bermaksud AE sekarang ini akan bertarung dengan Yudo Alliance terlebih dahulu dan juga di Xavier. Jadi di sandwich di tengah-tengah adalah pasukan Yudo Alliance dan juga di Xavier adalah Yudo Alliance inilah. Malang untuk pasukan Boom, mereka kena masuk balik tapi tak tahu macam mana dan Vampire sedang memerhati kawasan mereka. Yudo Alliance berada dalam visual kita. Seperti yang dikatakan, mereka kena berlawan dengan 2 pasukan. Kiri mereka ada pasukan di Xavier, kanan mereka ada pasukan yang cukup kuat, Alter Ego. Yap, Alter Ego sekarang ini akan dilihatkan oleh Yudo Alliance terlebih dahulu. Leon melihat dan kita tahu Leon selain kali dipalau oleh tim-tim lain. Dia kena settlekan satu squad ini 1 orang. Mampukah Leon melakukan perkara tersebut tapi Alva sekarang akan masuk satu genetangan cuba dibaling ke arah Jimmy. Jimmy juga akan baling satu genetangan ke sini. Alva sudah pun menerima cohesion damage agak tinggi di sini. Api-api juga akan dipaling sebenarnya. Cantik macam bunga Jimmy. Grenade kena pada si Alva. Alva akan di knockdown peluang sekarang itu Yal. Maju ke hadapan. 4 orang player dihantar ke hadapan bersama-sama. Okta juga sekarang ini nyawanya rendah. Nyawa-nyawa ikan sebenarnya. Nuzi dibunuh oleh Stone pada waktu yang sama. Ada Luke dijatuh oleh Bocil juga pada ketika ini. Pergerakan ke hadapan daripada Yal. Harap-harap memberikan habuan. 3 orang player masih lagi berdiri. 1 5 cohesion damage yang tinggi pada waktu ini juga. Vampire mendapatkan mata penyingkiran yang keempat pada waktu ini. Pick Me cuba masuk ke dalam. Pick Me tinggal 2 orang player pada waktu ini juga. Leon di knockdown oleh Bocil dengan satu gerai tangan. Ada Luke mendapatkan semula Okta.
Lapar akan terbunuh pada waktu ini. Yal masih lagi hidup. Alter Ego nampak macam perlawanan mereka hampir dah selesai keadaan Yudo Alliance. Brain Supreme di bahagian atas ini dapat ratakan Alter Ego. Balingan bom yang sangat-sangat berkualiti daripada Olio. Pro player, siapa lagi? Mantap, top 7 bagi Yal dengan 4 orang. 4 orang mereka berjaya dapatkan 4 mata penyingkiran. Tapi pada waktu ini, boom. Yami masa grenade balingan dilepaskan ke arah Tony K. Tidak kena sasaran sebenarnya. Masih lagi 2 butir. Dia akan simpan, dia akan jimat di circle-circle akhir. Tidak ada di dalam circle pada waktu ini bagi seorang Yami. Stone mendapatkan 1 daripada Face Clan. Mela akan dirembat oleh orang lain. Tapi Vintores sekarang ini berjaya dapatkan Stone. Tony K berjaya 1 dengan 1. Dekat depan dia ada 1 lagi orang. Meluarkan QBU. Berjaya dapat 1 dekat QBZ itu. Cukup untuk menjatuhkan player daripada Face Clan. Tapi sekarang tugas paling besar untuk kedua-dua tim ni. Tony K jatuh. Onzen depan dia ada boom. Oh ya, itulah dia. Tapi Onzen kita tahu memang satu professional player yang kian menyengat, kian memberikan bisa kepada orang yang lain. Boom, dia betul-betul bermain di dalam posisi yang pelik. Tapi somehow, semua player mereka berjaya masuk ke dalam bulatan. Ini yang sangat-sangat pelik. Tetapi perlawanan yang terakhir ini melibatkan 3 pasukan yang kuat. Yal dengan 3 orang, Boom dengan 4 orang. D Xavier. Masalahnya D Xavier ini mungkin sekali dia akan pilih untuk lawan dengan Yal dulu. D Xavier dekat Paradise. Yup. Again, kita akan cakap dia memang kuat dekat circle ini juga. Tapi bolehkah tim Vietnam ini mendapatkan chicken dinner ataupun tim yang memang selalu dapat chicken dinner di sini? Boom. Mendapatkannya semula ataupun juara. Bakal juara kita Yal. Dia akan menang tapi Yami akan knockdown tapi diselamatkan keadaan itu oleh Lamborghini. Onzen dikeluarkan. Olio sekarang ni akan knockdown oleh Boom Razy. Tembakan daripada M4 mengenai sasaran sekarang. Peluang bagi Boom chicken dinner paling tinggi dengan 31%. Parajin ke depan, Boom Yami belum dipegang. Asap-asap di baling ini memberikan peluang untuk player daripada Yudo Lions untuk dibangunkan semula. Oh wow, ini sebenarnya sangat-sangat bagus. Dia Xavier betul-betul nak pergi kejar bom terlebih dahulu. Bom yang akan dijatuhkan mungkin. Balingannya akan menakutkan daripada Chua, tapi Chua tidak kena pula balingan bom dia. 11 orang masih lagi hidup. Yal yang di knockdown dibangunkan semula. Boom berlawan dengan D Xavier. Lamborghini skop 3 dibuka. M4 beliau spray. Mencari target tidak jumpa. Tapi Yami dibangunkan. Hai, cepat. Macam mana? Betul-betul dahsyatlah bom ni. Betul-betul tahu macam mana untuk mitigate risk ataupun menghilangkan risiko. Dan tidak ada balingan daripada D Xavier. Kalau daripada Jimmy akan dijatuhkan lebih dahulu oleh pasukan Boom. Entah macam mana mereka sempat untuk fikir untuk lawan dengan tim lain dulu. Sedangkan D Xavier ni betul-betul langgar dia. Conbit menjaga kat situ. Adelu akan ditekan sekarang ni. Adelu jiggle. Adelu masih lagi akan berdiri. Dia tidak akan dijatuhkan. Ada satu batu yang akan membantu si Adelu. Tetapi Boom belum gugur satu pun. Kena tangan daripada Parajin. Kena pada satu di situ. Yami akan di knockdown kali kedua. Zona mula untuk meletup. Yal masih lagi ada satu player yang masih berdiri tegak. Lamborghini mencari player-player daripada Boom. Diorang semua tak rasa sebenarnya bagi Boom. Macam mana kau nak masuk Boom? Adelung masih lagi hidup. Belum lagi dijatuhkan secara kekal. Yal masih lagi berpeluang. Adelung di belakang batu. Tenzi di belakang batu. Persenti perlu dicocok. Peluang sebenarnya bagi Yal. Dapatkan tempat yang kedua. Nice. Nombor 2 bagi Adelung. Kau boleh mati pada zona sekarang. No problem. Yap. Ya, adalah yang di tempat yang kedua. Tetapi kemenangan besar untuk D Xavier. Boom. Betul-betul ingin mencari, memecut nombor 1 itu daripada Yudo Lions. Tapi dengan adanya Adelung bertahan sampai ke tempat kedua. Menyebabkan sekarang ini pergolakan masih perlu dijalankan di dalam carta. Satu lagi game yang konsisten daripada Yudo Lions. Ya. Nombor 2 kali ini, setiap